Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kepada yang dah tekan subscribe dan kepada yang belum tekan subscribe, jemput-jemputlah menekan subscribe dan lonceng untuk notifikasi video-video terbaru daripada channel ni. Okey, baik. Jom kita mulakan. Pada entry kali ini aku ingin buat satu video atas permintaan beberapa orang subscriber meminta dalam Instagram untuk dibuat perbandingan kebaikan dan keburukan di antara BKM dan one off KBSP Okey, kalau kita nak buat perbandingan, dia ada perbandingan baik dan buruk. Tapi dalam video ini aku tak nak bias pada mana-mana. Aku buat secara neutral kebaikan dan keburukan dia. Kita buat perbandingan daripada side sini dan side sana. Daripada side BKM dan juga side one off KBSP. Jom kita mulakan. Untuk video ini aku bahagikan kepada beberapa kategori Okey, supaya senang kita nak buat perbandingan Kategori penerima, tarikh bayaran, amount, sumber dan keburukan. Ada 5. Ada 5 poin yang kita buat perbandingan yang aku akan buat perbandingan baik dan buruknya Okey, jom kita mulakan pada yang pertama, iaitu penerima. Okey, BKM. Okey, siapa yang layak menerima BKM? BKM ni layak kepada semua golongan yang berpendapatan rendah Pendek katanya B40. B40 kelebihan lebih kepada B40 dan ramai penerima yang akan menerimanya. Ramai. Bujang pun ada. Semua kategori hampir ada lah kan untuk BKM ni. Okey. Janda, duda dan sebagainya. Tanpa mengira status kewangan, asalkan kewangan dalam golongan yang layak, layak BPR, layaklah BKM. Okey. Dan penerima bagi KBSP one off pula. Okey. Penerima bagi KBSP one off pula nak dibandingkan ia kepada golongan M40, B40 dan pencarum KBSP. Ada beza kat situ. Maksudnya bukan semua orang akan dapat orang yang bekerja sendiri, yang tak membuat caruman dan sebagainya, kerja kampung ke, kerja tukang ke, peniaga kecil-kecilan ke, yang tidak mencarum, yang tak ada akaun KBSP langsung pun ada, maka mereka tidak dapat. Tidak boleh membuat pengeluaran. Itu perbandingan yang pertama, iaitu penerimanya. Okey, perbandingan yang kedua iaitu tarikh bayaran. Okey, kita pun sedia maklum untuk BKM dulu Untuk BKM kita pun sedia maklum tarikh bayaran dia kadang-kadang berubah-ubah mengikut pengumuman kadang-kadang umumnya lambat. Bila umum lambat dapat lambat, bila umum cepat dapat cepat. Jadi tarikhnya tidak menentu. Tiada tarikh yang spesifik. Itu BKM punya side. Daripada sebelah one off pula tarikhnya konsisten konsisten tarikhnya dan tetap pada satu tarikh yang ditetapkan. Tak kira lah iCitra ke, iSinar ke, iLestari ke, dan sebelum ni kita nampak dengan jelas tarikh itu ialah tarikh yang konsisten. Tarikh yang diberi itulah tarikhnya. Okey, itu yang kedua. Kita pergi kepada yang ketiga pula iaitu amount. Amount ni satu perkara yang penting Okey, bagi BKM amount yang diterima ialah bukanlah sangat, tapi sikit sikit, dan ada masa dia menjadi lewat dan tidak membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kewangan yang teruk tapi ada baiknya juga. Ia dibayar sepanjang tahun, maksudnya dalam tahun ada 4 kali bayaran, 4 fasa dan. So walaupun sikit, ia mampu memberi kata orang bantuan bantuan untuk belanja dapur kata orang BKM ni lebih kepada bantuan belanja dapur nampaknya. Okey, jadi dekat situ nampak amount yang diterima dalam BKM tak banyak mana. Tapi bagi golongan yang memerlukan sangat-sangat yang susah, ia boleh dibuatkan untuk perbelanjaan dapur walaupun sebenarnya tak cukup pun sebenarnya. Okey, itu bagi side BKM. Side one off pula amount jumlah yang agak besar dan mampu membina kehidupan dan menyelesaikan masalah hutang, masalah kewangan yang tertunggak jadi kita pun tahu untuk membina kehidupan baru ni, bagi yang hilang pekerjaan, betapa perlunya one off daripada KBSP ni untuk menyelesaikan masalah kewangan, hutang dan memulakan kehidupan baru, sama ada berniaga ataupun sebagainya. Itu perkara yang ketiga amount. Okey, baik, kita pergi pada yang keempat, iaitu sumber. Daripada manakah sumber ini? Okey, BKM ialah 100% daripada dana kerajaan. Daripada dana kerajaan yang diumumkan, yang telah pun diumumkan dalam belanjawan yang lalu. Jadi bermaksud BKM ini ialah 100% daripada wang kerajaan dan bantuan kerajaan lah dalam pendek katanya.
bantuan kewangan daripada pihak kerajaan menggunakan wang kerajaan. Manakala KWSP pula, kita pun tahu dah nama pun KWSP, itu ialah wang pencarum. Wang pencarum sendiri. Jadi seandainya ada nanti pengeluaran tambahan, itu ialah pengeluaran tambahan menggunakan wang pencarum sendiri. Dia bukan daripada duit kerajaan secara asasnya. Walaupun kerajaan bagi dividen setiap tahun, tapi itu ialah duit pencarum itu sendiri daripada akaun mereka sendiri. Macam aku cakap pada mula tadi, video ini bukan untuk memihak kepada mana-mana, tapi untuk kita fikir sendiri mana baik dan buruk dah. Aku rasa korang pun boleh dapat tahu dah baik dan buruk dah. Dan yang terakhir ni, keburukannya pula. Setiap sesuatu tu pasti ada keburukan dia, dan ada kebaikan dia. Kebaikan dia hanya masing-masing yang boleh menilai kebaikannya. Dan keburukan dia pula pun sama. Tapi dalam ni aku tak nak cakap kebaikan lah. Sebab kalau cakap kebaikan, majoriti kita akan cakap KWSP tu lagi baik. Tapi dalam video ni aku nak sebut juga keburukan. So kita pergi pada keburukan BKM dahulu. Keburukan BKM ni, ia yang paling ketara lah. Keburukan dia, jumlah yang terlalu sikit dan ia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kewangan. Masalah kewangan, maksudnya nak bayar hutang tak lepas pun. Dapat pula 4 kali setahun bayarannya. Bayaran sebanyak 4 kali, maksudnya 4 fasa lah nanti. Kita tunggu pengumumannya. 4 fasa. Kalau 4 kali, 4 fasa lah. Dan bagi setengah golongan seperti bujang yang mendapat 350, adakah ia akan dibayar sebanyak 4 kali juga? Itu kita kena tunggu. Banyak keburukannya. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kewangan. Tapi untuk perbelanjaan pakai habis saja. Itu keburukan daripada side BKM. Bagaimana pula dengan keburukan daripada sudut pengeluaran one-off KWSP pula? Keburukan daripada sudut daripada sebelah KWSP one-off pula, yang jelas dan nyata, sekiranya dibenarkan pengeluaran tambahan 10K, 5K dan sebagainya, caruman pencarum akan menjadi semakin susut. Bagi yang mempunyai baki yang tak banyak, bawah 10,000 ataupun 10,000, 10,000 ataupun berbelas-belas ribu saja, jika dibenarkan pengeluaran 10,000 lagi, maka berapa je yang tinggal dalam simpanan ni? Sikit. Jadi simpanan pencarum akan menjadi susut, dan akan mengalami kesukaran untuk menambah kembali, mencarum kembali. Kerana apa? Kerana apa yang aku nampak daripada sudut mata aku, sekiranya pengeluaran itu berjaya dilakukan, tak ramai yang akan mencarum kembali, kerana ramai yang memikirkan untuk menjalankan perniagaan dan sebagainya. Dan bagi yang masih bekerja, dengan amount yang sikit tu, contohlah pada umur di usia 30-an, 40-an, berbaki tak sampai 10,000 pun simpanan. Jadi untuk menampung kembali, cover up dengan pendapatan yang sikit, ia akan menjadi satu kesukaran untuk menambah pendapatan dalam simpanan ni. Jadi simpanan akan jadi kurang dan ambil masa yang terlalu lama untuk tampung balik. Dan kena ingat, bila simpanan kurang, dividen walaupun diisytiharkan 8% pun, tapi kalau simpanan kita kurang, sikit je kita dapat dividen tu. Itu ialah satu keburukan dia. Bagi side KWSP, bagi sudut lah, bagi sebelah KWSP punya keburukan. Tadi aku dah sebut BKM, ni aku sebut KWSP pula. Walau bagaimanapun, conclusion daripada video ini ialah, seburuk-buruk mana sekalipun, seteruk-teruk mana sekalipun, pengeluaran one-off ni dirasakan sangat perlu dilaksanakan. Kerana korang pun dah faham, aku dah sebut banyak kali dah kenapa. Kalau kita semua faham bahawa keperluan untuk pengeluaran ini ada. Walaupun ada setengah pihak yang akan menggunakan wang itu ke arah bukan untuk bayar hutang, bukan untuk masalah kewangan, diorang masih bekerja, semuanya okey je, tak ada hutang tertunggak. Tapi bagi aku mudah je. Jangan kerana setitik nila rosak susu sebelanga. Maksudnya, jangan kerana segelintir golongan yang akan menyalahgunakan, akan mengakibatkan golongan yang betul-betul memerlukan tersangkut. Kita jangan fikir kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Aku tak nafikan, kita jangan jadi hipokrit pada diri kita daripada orang lain. Mungkin ada, ada sebenarnya golongan yang taklah sesusah mana pun, tapi memerlukan juga wang tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu kita ibaratkan nila yang setitik. Janganlah kerana nila yang setitik itu merosakkan susu sebelanga. Susu sebelanga itu ialah pencarum yang amat-amat memerlukan kerana mereka hilang kerja, hutang bank, hutang rumah, personal loan, sangkut semua. Itu yang aku nak maksud, yang aku nak sampaikan dalam video ni. Jadi itulah adanya. Aku jawab sudah dalam video atas permintaan follower daripada Instagram. Minta aku buat video perbandingan baik dan buruk BKM dan
on off KBSP. So ni dia videonya ya. Aku harap dapat memuaskan hati ya. Kalau ada apa-apa yang tersilap cakap, aku mohon maaf. Dan aku dekat sini masih kekal berdiri teguh ya. Kita bersama-sama berharap ya dan berusaha agar terlaksanalah ya on off daripada KBSP ni, walaupun diberi tukar nama lain sekalipun ya. Kalau bukan Citra ke apa ke dia nak bubuh, terpulanglah asalkan pengeluaran KBSP menggunakan wang kita sendiri dan dibayar secara one off. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita. Amin. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan lonceng. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye bye.